Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan alhamdulillah kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah, dan kita kini berada pada jilid yang kedua dan sedang kita kupaskan di dalam persoalan solat berjemaah. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam persoalan solat berjemaah, dan hari ini akan kita bincangkan mengenai persoalan mengenai hubungan imam dan makmum. Persoalan-persoalan yang berkait paut dengan persoalan imam dan makmum. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan hari ini kita akan bincangkan mengenai persoalan imam dan makmum mulai muka surat 11. Persoalan yang akan kita kumpaskan hari ini adalah masalah bagaimana pergerakan imam dan makmum. Adakah imam itu ketika takbiratul ihram dan ketika bergerak, adakah makmum juga bergerak sama pada waktu yang sama, simultaneously, ataupun makmum perlu bergerak lewat sedikit, atau makmum perlu bergerak sehingga imam sempurna pergerakan dan sebagainya. Kemudian kita akan kupaskan bersama mengenai bagaimana berdirinya imam dan makmum ketika makmum itu seorang lelaki atau seorang perempuan, atau satu orang lelaki dan seorang perempuan, atau ramainya lelaki dan seorang perempuan dan sebagainya. InsyaAllah perkara-perkara tersebut akan kita kupaskan hari ini insyaAllah. Pertama sekali masalah yang berikutnya, bab F. Makmum diwajibkan mengikuti imam dan diharamkan mendahuluinya. Penulis mengatakan makmum diwajibkan mengikuti imam dan diharamkan mendahuluinya. Hal tersebut berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi Al-Imam Said Sabiq rahimahullah mengatakan makmum wajib mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Jadi kita mengetahui para jemaah, makmum kalau mendahului imam hukumnya adalah haram. Dengan arti kata yang lain, kalaulah ketika imam ni, contohnya imam ya, kalau ini imam kemudian ini makmum, kemudian imam selepas baca Fatihah, selepas baca surah, imam belum rukuk, makmum dah rukuk dahulu. Jadi tidak boleh dalam hal sedemikian. Makmum kena tunggu imam sempurna rukuk baru makmum rukuk. Jadi tak boleh imam belum rukuk baru nak bergerak Allahu Akbar, kemudian makmum dah berrukuk baru imam rukuk. Tak boleh. Begitu juga ketika nak sami Allahu liman hamidah. Ini imam, ini makmum. Jadi makmum kat belakang tidak boleh mendahului imam. Imam baru sami Allahu liman, makmum dah berdiri. Tak boleh. Jadi makmum kena tunggu pergerakan imam. Dan pergerakan imam ini para jemaah yang dirahmati Allah harus kita renungkan, di mana dalam solat berjemaah itu ada 3 senario. Senario pertama adalah di mana makmum bergerak mendahului imam. Imam belum bangun, imam baru nak bangun, makmum dah Allah sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Imam baru nak sujud, makmum dah Allahu Akbar. Imam dah sujud sebelum makmum. Ini senario pertama, hukumnya adalah haram.
Senario kedua, persoalan yang seringkali berlaku adalah makmum dan imam bergerak bersamaan. Jadi arti kata yang lain, ketika berdiri, imam baru Allahu Akbar. Berdiri bangunnya bersama. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Tidak boleh juga dalam hal sedemikian. Jadi dua senario yang pertama tadi tidak dibenarkan. Yang pertama hukumnya adalah haram. Yang kedua tidak haram kalau di mana imam belum berdiri, makmum makmum berdiri, tetapi selepas imam berdiri tidak haram tetapi tak sempurna. Yang sempurna adalah makmum mesti tunggu sehinggalah imam sempurna rukuk, baru makmum bergerak untuk rukuk. Jadi makmum tak boleh rukuk, tak boleh bergerak untuk rukuk pun. Jadi ni contohnya imam dan makmum. Imam ketika Allahu Akbar, imam baru nak rukuk, makmum tak boleh rukuk. Allahu Akbar, imam dah sempurna rukuk, baru makmum mula bergerak rukuk. Allahu Akbar. Imam dah sempurna i'tidal, baru makmum bergerak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Imam dah sujud, Allahu Akbar, baru bergerak untuk sujud. Inilah sempurna. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan, mereka-mereka yang menunaikan solat berjemaah mempunyai 3 senario. Senario pertama adalah mereka hukumnya berdosa seperti mana senario yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, mereka tidak dapat ganjaran fadilat solat berjemaah kalau mereka bergerak bersama-sama simultaneously. Yang ketiga, barulah mereka mendapat pahala ganjaran solat berjemaah. Bilakah itu? Di mana makmum hanya bergerak selepas imam sempurna rukuknya. Makmum hanya bergerak bangun selepas imam sempurna berdiri i'tidal. Makmum hanya bergerak untuk mula sujud. Bergerak mula sujud. Selepas imam sujud, baru bergerak untuk mula sujud. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, ramai para sahabat kita, ramai para jemaah kita, ramai mereka-mereka yang mendirikan solat berjemaah gagal dalam bab ini kerana mereka tidak mengikut sunnah dalam hal tersebut. Rasulullah SAW mendirikan solat bersama para sahabat dan para sahabat tidaklah sujud sampai mereka lihat dahi Nabi SAW kena bumi, baru mula mereka bergerak untuk sujud. Jadi di mana persoalannya? Mereka mula bergerak untuk sujud hanya selepas dahi imam kena bumi. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, persoalan ramai mungkin akan bertanya, Ustaz, bagaimana kita nak tahu sama ada imam dah sampai dah sempurna sujud ke belum? Untuk mengetahui imam dah sempurna sujud ke belum para jemaah yang dirahmati Allah, di sini imam apabila imam contohnya para jemaah, imam nak i'tidal ataupun ketika rukuk. Imam kalau kita dengar imam Allahu Akbar. Apabila imam takbir Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar berarti sempurnalah imam rukuk. Jadi imam nak i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah, maka kita pun bangun. Rabbana walakal hamd. Jadi ketika imam bergerak, Allahu Akbar, ketika dahi imam kena bumi, maka imam Allahu Akbar, berarti sampai bar tadi dahi imam kena bumi. Jadi kita kalau jemaah di luar sana, di belakang dan agak tak dapat untuk melihat imam, dengar pergerakan imam, kita jangan mula bergerak. Ingat para jemaah, jangan mula bergerak sampai imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Imam berdiri. Allahu Akbar. Baru kita, imam selepas Allahu Akbar, baru kita mula bergerak untuk berdiri. Demikian para jemaah tata cara mendirikan solat berjemaah yang sempurna insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah sebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Liyutamma bihi.
fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian itu dalam pergerakan bercanggah dengan imam dalam pergerakan. Fa idza kabbara fakabbiru, sekiranya imam takbir maka hendaklah kalian takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan sekiranya imam rukuk hendaklah kalian rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah faqulu, maka hendaklah kalian baca Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, jadi apabila imam baca sami'allahu liman hamidah, maka kalian baca rabbana walakal hamd. Contoh, wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud hendaklah kalian sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'uda ajma'un, dan apabila imam solat berdiri duduk maka hendaklah kalian duduk beramai-ramai. Ini contoh. Dalam bab ini nanti kita akan kupaskan dalam masalah solat duduk, imam solat duduk, apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin kita tunjukkan, apa yang ingin kita kupaskan bersama adalah makmum wajib mengikuti imam. Imam diadakan untuk diikuti. Tak boleh kita syok sendiri, kita imam belum rukuk, kita dah rukuk. Imam belum sujud, kita dah sujud. Kalau demikian halnya, awak pergi ke Masjid Qasim, mintalah jawatan kat sana, minta kerja jadi imam. Jadi jemaah semua ikut kita. Kalau kita tak dapat ikut imam lah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza raka'a farka'u fala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian rukuk sehingga imam rukuk. Wa idza sajada fasjudu, sekiranya imam sujud hendaklah kalian sujud. Wala tasjudu hatta yasjud, dan janganlah kalian sujud sehingga imam sujud. Dalam hadis yang lain ada disebutkan perkara tersebut. Jadi dalam hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian itu bercanggah, berbeza di dalam pergerakan imam. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nescaya juga para jemaah, ketika kita solat berjemaah, imam belum takbiratul ihram, kita tidak boleh takbiratul ihram. Boleh tak kita takbiratul ihram? Kita baru makmum atau baru Pak Bilal kita, muadzin kita laungkan qomat, qad qamatis solah, qad qamatis solah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru dia laungkan qomat. Imam baru istau, i'tadilu, rapat-rapatkan saf. Terus makmum kat belakang, Allahu Akbar. Boleh? Tak boleh. Tak sah. Kerana imam belum takbiratul ihram. Maka dari itu, makmum itu perlu mengikuti imam. Alhamdulillah. Hadis riwayat yang lain pula. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud disebutkan, innamal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya perantikan imam adalah untuk diikuti. Sesungguhnya imam itu hendaklah diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, sekiranya imam bertakbir hendaklah kalian takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Ini dia contoh hadis yang lain. Wala yukabbiru hatta yukabbir, wala tukabbiru hatta yukabbir. Sekiranya imam bertakbir hendaklah kalian takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir, tetapi jangan kalian takbir sehingga imam telah takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan sekiranya imam rukuk hendaklah kalian rukuk. Wala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian rukuk sehingga imam rukuk. Wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjud, dan sekiranya imam sujud hendaklah kalian sujud. Namun jangan kalian sujud sehingga imam sujud. Hadis ini terang dan jelas para jemaah. Makmum banyak kesilapan hari ini. Kita baca hadis ini saja telah kita mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wala tukabbiru hatta yukabbir, janganlah kalian bertakbir sehingga imam takbir. Wala tarka'u hatta yarka', jangan kalian sujud sehingga imam sujud. Wala tasjudu hatta yasjud, jangan kalian sujud sehingga imam sujud. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mulai hari ini
Kalau sebelum ini mungkin kita ada kekeliruan. Kalau sebelum ini mungkin kita tidak sempurna solat kita. Sebelum ini mungkin kita sangka. Ada sebahagian jemaah, mereka menyangka bahawasanya yang penting imam jangan mendahului makmum jangan mendahului imam. Mereka menyangka yang penting makmum jangan mendahului imam. Berarti selagi mana makmum tidak mendahului imam, dah bagus. Tidak. Dia bukan masalah setakat makmum tidak mendahului imam. Makmum kena tunggu imam rukuk baru makmum bergerak untuk rukuk. Important note, mula bergerak untuk rukuk. Imam dah rukuk baru makmum mula bergerak untuk rukuk. Imam dah i'tidal baru makmum bergerak untuk i'tidal. Imam dah sujud baru makmum bergerak untuk sujud. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan solat kita berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilullahu ra'sahu ra'sal himar aw yuhawwilallahu sawratahu sawratal himar suratal himar." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, memberi amaran. Ini amaran adalah untuk mereka-mereka yang mendahului imam. Mendahului imam berarti imam belum rukuk, dia dah rukuk. Imam belum i'tidal, dia dah i'tidal. Imam belum sujud, dia dah sujud. Baru imam sujud. Ini untuk amaran untuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah salah seorang kamu takut seandainya mengangkat kepala lebih dahulu daripada imam, bahawasanya Allah akan mengubah kepala-kepala kalian menjadi kepala keldai dan mengubah rupamu seperti rupa keldai. Jadi para ulama mengatakan hukumnya adalah haram bagi makmum untuk mendahului imam. Seperti mana telah kita sebutkan, makmum tak boleh mendahului imam. Apa jua hal, kalau sekiranya takbiratul ihram, imam belum takbir, makmum dah takbir, nescaya solat makmum tidak sah. Katakan kita tak tahulah ya, baru imam pakai mikrofon, kita ingat imam dah takbir, kita Allahu Akbar, makmum belum takbir, tak boleh solat. Batalkan solat kita kerana imam belum takbir. Jadi kita kena nantikan imam takbir. Begitu juga dalam pergerakan-pergerakan yang lain seperti mana yang saya sebutkan, tidak boleh kita mendahului imam di dalam pergerakan solat kita. Alhamdulillah. Dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku'i, janganlah kalian itu mendahului aku di dalam rukuk. Wala bisujudi, dan janganlah kalian mendahului aku di dalam sujud. Wala bil qiyami, dan janganlah kalian mendahului aku dalam masalah berdiri. Wala bil qu'udi wala bil insiraf, dan jangan kalian mendahuluiku di dalam duduk ataupun di dalam menghabiskan solat." Jadi bererti para jemaah yang dirahmati Allah, Anas radhiyallahu anhu menjelaskan, "Inni imamukum, aku ini imam kalian. Jangan kalian mendahului aku dalam bab sujud, dalam bab rukuk, dalam bab berdiri, dalam bab sujud, dalam bab berdiri, dalam bab duduk, dalam bab habiskan solat, yakni ketika memberi salam dan sebagainya." Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, dan ini memberi amaran kepada kita dan memberi tunjuk ajar kepada jemaah bagaimana tata cara, bagaimana sunnahnya mendirikan solat berjemaah. Dan ramai seperti yang saya katakan yang silap di dalam masalah ini, yang ramai di antara kita yang mendirikan solat berjemaah tidak mengikut sunnah Nabi SAW di dalam pergerakan imam dan makmum. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, haruslah kita renungkan. Dan seperti mana saya sebutkan, kalau di antara kita sebelum ini memang ada buat silap, alhamdulillah, itu pentingnya belajar, itu pentingnya ilmu untuk kita memperbetulkan kesilapan kita di dalam kita mendirikan solat berjemaah, sama ada di masjid ataupun sama ada di rumah dan sebagainya.
Cuma ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya nak ikut cara demikian, berarti nanti kalau contohlah nak tunggu imam rukuk baru kita mula rukuk. Jadi kadang-kadang baru kita nak bergerak rukuk, imam dah berdiri. Jadi di sini pentingnya imam pun perlu ada ilmu. Sebab tu pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan, di dalam menjadi imam itu kita kena sempurnakan solat kita, kita kena ringankan solat kita. Dalam kita meringankan solat, minimum kita tetap baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau kita baca, imam baca subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Contoh, imam baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, contohnya pada time imam Allahu Akbar, makmum rukuk sempat, pasal imam akan baca 3 kali tadi. Begitu juga dalam bab sujud dan sebagainya. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Dan kalaulah betul seperti mana saya sebutkan pada pertemuan yang lalu perbincangan kita, kalau ada sebahagian masjid imamnya memang extremely fast, terlalu cepat, terlalu pantas sehingga menjejas kekhusyukan kita, nescaya elakkan daripada mendirikan solat di masjid tersebut. Alhamdulillah. Di muka surat 13. Dari Al-Barra bin Azib katanya, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barra bin Azib menceritakan bahawasanya kami pernah mendirikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila baginda beliau mendirikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, fa idza qala sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jahtahu alal ard. Ketika kami mendirikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam membaca sami Allahu liman hamida, tidak salah seorang di antara kami pun yang berani membungkukkan tulang belakangnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan dahinya ke lantai. Nah, maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, tak ada salah seorang di antara kami yang berani membungkukkan untuk tunduk sujud sehinggalah dahi Nabi SAW sampai lantai. Dahi Nabi SAW dah sampai lantai, barulah para sahabat yang lain tunduk dan untuk sujud. Jadi bukan kata sujud, nak bergerak untuk bungkukkan punggungnya untuk mula sujud, semua tidak bergerak sehingga dahi Nabi SAW terkena lantai. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dengan ini seperti mana saya katakan, moga-moga dapat kita menyempurnakan lagi solat berjemaah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Bab seterusnya, G. Solat berjemaah boleh dilakukan dengan adanya seorang imam dan seorang makmum. Pada pertemuan kita yang lalu, walhamdulillah, baik, sebelum kita masuk dalam bab itu, di dalam perkara ini yang kita baru katakan tadi, jadi imam itu dijadikan liyutamma bihi. Innamal ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka seperti mana telah kita sebutkan, makmum tidak boleh mendahului imam. Pada masa yang sama, para jemaah yang dirahmati Allah, makmum juga tidak boleh terlalu lewat daripada imam. Di sini para jemaah, kadang-kadang kita lihat ketika mendirikan solat berjemaah, terutama sekali contohnya ketika sujud yang terakhir, kadang-kadang kita dapati imam dah, ketika sujud, imam dah bangun daripada sujud, Allahu Akbar, imam dah duduk dah, imam dah baca tahiyat akhir, tetapi ada salah satu dua orang makmum yang masih lagi sujud kerana mereka nak memperpanjangkan sujudnya, nak membaca doa ketika sujud. Perlu diingatkan, memang telah kita belajar sebelum ini, membaca doa di dalam solat lebih afdal daripada membaca di luar solat. Membaca doa di dalam solat ketika sujud, selepas tasyahud akhir dan sebagainya adalah lebih afdal, lebih dituntut daripada kita selepas beri salam baru kita angkat tangan kita baca doa. Tak, baca doa dalam solat lebih afdal. Namun perlu kita memahami, apabila kita katakan membaca dalam solat lebih afdal, perlu kita faham, kita ini imam atau kita ini makmum atau kita ini solat sendirian. Kalau kita ini makmum, tak boleh kita dan tak wajar kita imam dah duduk, kita lama sekali membaca doa ketika dalam sujud kita.
Sampai imam dah fil alamin innaka hamidum majid dan nak beri salam dah, baru jemaah kita ni baru bangun, Allahu akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut, imam pun dah assalamualaikum warahmatullahi, mukhalafatul imam, jangan. Jadi kalau kita solat berjemaah, kita ikut imam. Imam dah bangun, Allahu akbar, kita bangun. Kalau kita sedang baca doa, kita nak sempurnakan doa kita 1-2 saat selepas imam bangun, tak mengapa. Seperti mana kita katakan, kita tak boleh bangun selepas imam bangun. Jadi imam dah bangun, kita sedang baca doa tadi, sempurnakan doa kita. Tak boleh kita, tak usah kita melambatkan sehingga kita terlewat. Demikian para jemaah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Akan tetapi, sekiranya kita ini mendirikan solat sendirian, kalau kita solat sendirian, maka tak mengapa untuk kita melambatkan ketika sujud. Jadi kalau kita solat sendirian para jemaah, kita nak lambatkan sujud, silakan. Bahkan kita dituntut, kita digalakkan melambatkan sujud. Kita digalakkan membaca subhan rabbiyal a'la bukan hanya 3 kali, tetapi 7 kali, 10 kali, 11 kali, 15 kali, 20 kali. Puji Allah, zikir pada Allah. Ketika sujud, memang disunatkan memperbanyakkan lebih daripada 3 kali. Bukan hanya demikian, kita perbanyakkan doa ketika sujud. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi dan juga pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, doa dalam solat lebih afdal daripada doa selepas solat. Jadi ketika sujud itu, kita perbanyakkan doa. Dan sujud ini bukan hanya sujud yang terakhir. Bahkan kita boleh perpanjangkan sujud kita, boleh baca doa di dalam sujud kita, di dalam semua sujud kita dalam solat kita. Kalau solat 4 rakaat, setiap sujud kita boleh berdoa di dalamnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Apatah lagi, terutama sekali, kalau kita sedang solat sunat sendirian, lamakan sujud. Ini contoh. Tetapi perbincangan kita, kalau kita solat berjemaah, janganlah kita mukhalafatul imam. Imam dah bangun, jangan kita masih lagi sujud. Demikian para jemaah. Alhamdulillah. Baik, siapa ada persoalan, boleh tulis persoalannya di bahagian bawah. Nanti selepas kelas kita ini, saya akan baca soalan-soalan tersebut dan saya akan kupaskan dan beri jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, G. Solat berjemaah boleh dilakukan dengan adanya seorang imam dan seorang makmum. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai solat jemaah yang lebih ramai jemaahnya. Solat 2 orang itu lebih disukai daripada solat 1 orang. Solat 3 orang lebih disukai Allah daripada solat 2 orang. Solat 4 orang lebih disukai Allah daripada solat 3 orang dan sebagainya. Telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Namun apabila kita katakan tentang solat berjemaah, minimum 1 imam, 1 makmum, telah berlakulah jemaah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, katakan kita berada di rumah atau kita berada di mana jua, kemudian memang tak ada orang lain kecuali kawan kita saja atau isteri kita atau suami kita atau sebagainya, kita berdua, kita boleh tunaikan solat berjemaah dengan 2 orang tadi dan satu menjadi imam dan 1 menjadi makmum. Alhamdulillah. Penulis mengatakan di jilid yang kedua muka surat 13. Istilah berjemaah boleh terpenuhi jika terdapat seorang makmum dan seorang imam yang mengerjakan solat. Meskipun salah seorang di antaranya itu anak kecil atau perempuan. Jadi tak kira lah jemaah tu anak kecil ke, walaupun dia belum balik ke, satu lelaki satu perempuan ke, telah tertunai solat berjemaah. Dari Ibnu Abbas katanya, bitu inda khalati Maimunah faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Jadi Ibnu Abbas satu ketika beliau itu bermalam di rumah Maimunah dan pada waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mendirikan solat malam lah ya. Faqumtu usalli ma'ahu, maka aku pun bangun lalu tunaikan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasarihi, dan aku berada di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha ra'si fa aqamani an yaminihi.
Jadi beliau ini Ibnu Abbas pada ketika itu tidak mengetahui. Maka jadi Nabi SAW sedang mendirikan solat. Ketika Nabi SAW mendirikan solat, Ibnu Abbas nak tunaikan solat bersama Nabi SAW. Maka beliau pun berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Jadi apabila beliau berdiri di kiri Nabi, sepatutnya berdiri di kanan kan. Jadi kalau dua orang, imam, makmum kena berdiri di kanan. Jadi memandangkan beliau itu berdiri di kiri Nabi SAW, Nabi SAW pun ambil pegang kepalanya itu, lalu pusingkan, letakkan beliau itu ke kanan Nabi SAW. Di sini ada dua pengajaran. Pengajaran pertama, bahawasanya boleh tunaikan solat berjemaah walau setakat satu imam, satu makmum. Pengajaran yang kedua, yakni kalaulah mendirikan solat dua orang itu, hendaklah hendaklah makmum itu berdiri di kanan imam. Di kanan imam berdiri. Jadi ketika Ibnu Abbas berdiri di kiri imam, dan pengajaran ketiga, kalaulah katakan ada jemaah yang tersilap ketika solat, imam boleh perbetulkan. Jadi imam pada ketika ini, Ibnu Abbas berdiri di kiri Nabi, imam pun gerakkan, pegang kepalanya, letakkannya di kanan Nabi SAW. Demikian para jemaah. Tapi kalau kita pula katakan kita tunaikan solat kat masjid, ada jemaah tak tahu dia diri di kiri kita, jangan pula kita pegang kepala dia, gerakkan kepala dia, pusing kat kanan. Marah pakcik tu nanti. Jadi kalau kita tu, kita boleh tandakan tarik dia ke kanan, diperbolehkan. Contoh. Jadi maksudnya boleh bergerak. Pergerakan sedemikian tidak membatalkan solat. Nanti kita akan membincangkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Bergerak lebih daripada 3 kali adakah membatalkan solat? Ulama khilaf. Adakah pergerakan lebih daripada 3 kali membatalkan solat? Atau pergerakan yang banyak, tak semestinya 3 kali membatalkan solat? Akan kita kupaskan dalam bab perkara-perkara yang membatalkan solat. Akan tetapi dalam bab ini, kalau di sana ada keperluan dan kalau kita perlu bergerak, nescaya tidak membatalkan solat. Walau bergerak lebih daripada 3 kali. Begitu juga, nanti kita akan bincangkan, kalau kita solat berjemaah, kemudian kat depan katakan ada ruang kosong, kita perlu bergerak untuk menutup ruang-ruang tadi, boleh kita bergerak walaupun lebih daripada 3 kali, dan perkara itu tidak dikira sebagai membatalkan solat. Alhamdulillah. Menyambung perbincangan kita. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manistaiqadha minal lail." Barang siapa terbangun waktu malam, fa'aiqadha ahlahu, maka hendaklah dia mengejutkan ahli keluarganya. Fasalliya rak'ataini jami'an, maka mereka itu kemudian mendirikan solat 2 rakaat bersama-sama. Kutiba minadz dzakirina Allaha katsira wa dzakirat, maka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai di dalam golongan lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita lihat, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, barang siapa terbangun di waktu malam, kemudian mengejutkan ahli keluarganya, sama ada isterinya atau ahli keluarganya yang lain, kemudian mendirikan solat bersama-sama, maka nescaya ditulislah mereka itu tergolong bersama sebagai golongan orang-orang az-zakirina wal-zakirat. Zakirina wal-zakirat berarti orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali para jemaah yang dirahmati Allah yang sekarang ini kita bangun malam, kemudian kejutkan ahli keluarga kita, contohlah terutama sekali isteri kita, mendirikan solat bersama-sama. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita orang lelaki terutama sekali perlu bertugas di waktu malam, perlu bertugas keesokan hari. Maka kalau kita nak bangun malam, nak tunaikan solat, nanti besok ngantuk pula. Jadi atas dasar demikian, tak mampulah kita bangun malam untuk tunaikan solat qiyamul lail. Akan tetapi, di sini para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat, contohlah, kalaulah kita katakan kerja dan hujung minggu kita cuti, Sabtu Minggu cuti, kalaulah hal sedemikian, apa kata kita jadikan
Berarti kita jadikan sebagai contoh pada setiap hari Sabtu malam minggu, katakan malam Sabtu malam minggu, besoknya hari Minggu, kita boleh tunaikan solat berjemaah ataupun solat qiyamul lail ataupun malam hari Jumaat malam Sabtu. Ini hari Jumaat, besok Sabtu, besok cuti. Jadi kita letakkan satu kebiasaan. Setiap hari Jumaat malam Sabtu kita nak bangun malam lah. Nak bangun malam, kalau bangun pukul 2, 2.30 takut tak mampu, bangunlah pukul 4, 4.30 katakan, solat tahajud, seolah-olah dapatkan suasana semula seperti pada bulan Ramadan. Ini contoh pada jemaah. Dan kejutkan kalau dapat isteri kita atau suami, kalau isteri bangun dulu, kejutkan suami, bang bangun bang. Jadi lepas tu kita solat bersama-sama, pada ketika tu dapat rukuk bersama, lamakan rukuk, sujud bersama, lamakan sujud dan sebagainya. Ini contoh, maka nescaya tertulis dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu bersama golongan az-zakirin wal-zakirat. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian selepas itu memandangkan kita dah bangun, mungkin kita boleh tunaikan solat subuh di masjid dan sebagainya. Alhamdulillah. Bagi jemaah-jemaah kita yang ada di antara kita yang mengikuti kuliah kita ini daripada Malaysia, kebetulan sekarang Malaysia tengah lockdown, tengah MCO-nya. Jadi ini juga waktu yang terbaik. Kalau sebelah siang tak ada apa-apa, bolehlah kita mendirikan solat malam, solat tahajud, berdoa pada Allah di waktu malam. Moga-moga Allah SWT mengangkat balak yang menimpa negara kita dan masyarakat kita. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baik, hadis yang berikutnya di muka surat 15. Dari Abu Sa'id bahawasanya beliau mengatakan anna rajulan dakhala al-masjid, pada suatu ketika ada seorang yang masuk ke dalam masjid sedangkan Rasulullah SAW telah menyelesaikan solatnya bersama para sahabat. Jadi hadis ini adalah menunjukkan kita akan mengambil pengajaran mengenai orang yang boleh sedekahkan, hadiahkan orang lain mendirikan solat berjemaah. Baik, Abu Sa'id pada suatu ketika menceritakan anna rajulan dakhala al-masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat bersama para sahabat, Rasulullah tunaikan solat berjemaah bersama para sahabat. Tetapi kemudian ada seorang lelaki datang ke masjid lewat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, man yatasaddaq ala dha, siapa yang sudi yang ingin bersedekah kepada sahabatnya tadi. Jadi man yatasaddaqu ala dha fayusalli ma'ahu, siapa yang ingin bersedekah ke atasnya, bersedekah dengannya supaya dapat tunaikan solat bersamanya. Faqama rajulun minal qaumi fasalla ma'ahu, maka bangunlah salah seorang di antara sahabat dan tunaikan salat bersamanya. Ada beberapa pengajaran di sini. Antara pengajarannya adalah betapa pentingnya solat berjemaah. Sehingga ada seorang lelaki itu datang selepas Nabi dan para sahabat habis tunaikan solat berjemaah, beliau tu datang nak tunaikan solat, maka Nabi SAW mengajak ataupun bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada siapa yang ingin bersedekah untuk lelaki tadi supaya tunaikan solat bersama lelaki tadi. Jadi supaya lelaki tadi tidaklah tunaikan solat sendirian tetapi dapat beliau itu solat berjemaah. Itu nokta pertama. Nokta kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahawasanya para sahabat mereka itu telah pun habis tunaikan solat berjemaah di masjid. Jadi datang seorang lelaki, beliau ini nak tunaikan solat fardu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan para sahabat dan bersama Nabi dah habis tunaikan solat fardu. Jadi lelaki ini datang, yang lewat ni nak tunaikan solat fardu. Maka diperbolehkan kita yang telah habis tunaikan solat fardu tadi bersama imam, kemudian memandangkan datang seorang lelaki ini belum tunaikan solat fardu, kita boleh tunaikan solat bersamanya. Jadi kita tunaikan solat bersama lelaki tadi. Pada ketika itu, yang lelaki, sahabat kita yang dah tunaikan solat fardu, dia yang belum tunaikan solat fardu, untuk dia solat fardu. Kita yang dah habis tunaikan solat fardu, kita niat solat sunat. Jadi kita niat solat sunat bersamanya
kita dapat tunaikan solat sunat kita. Pada masa yang sama, disebabkan kita lelaki ini dapat fadilat solat fardu, nescaya kita akan dapat ganjaran solat fardu tadi berjemaah bersamanya, kita dapat ganjaran bersedekah, dapat pahala ekstra kerana bersama-sama sahabat kita tadi yang belum mendirikan solat fardu. Tetapi kita hendaklah kita tunaikan solat sunat. Kerana apabila kita telah pun tunaikan solat fardu, tak perlu tunaikan solat fardu sekali lagi. Pengajaran kedua. Pengajaran ketiga, ada sebagian ulama mengatakan bahawasanya yang mereka tunaikan solat ini adalah solat subuh. Jadi kita mengetahui selepas solat subuh dah tak ada solat sunat. Tetapi ada salah seorang sahabat yang belum tunaikan solat tadi. Maka Nabi tanya, adakah di antara mereka yang ingin tunaikan solat bersama-sama? Maka sahabat salah seorang tadi bangun dan tunaikan solat sunat bersama orang tadi, sedangkan dia dah habis tunaikan solat subuh, dan sedangkan juga bahawasanya dia telah tunaikan solat subuh dan kita tahu selepas subuh tak boleh tunaikan solat sunat. Tetapi di sini ada masalah, ada keperluan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu As-Saibah meriwayatkan bahawasanya sahabat yang berdiri dan menyertai lelaki yang mengerjakan solat bersendirian itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Tirmizi menjadikan hadis ini sebagai dalil dibolehkan mengerjakan solat berjemaah dalam masjid oleh satu kumpulan, meskipun ada sekumpulan kaum muslimin lain sebelumnya telah pun mengerjakan solat berjemaah itu. Ya. Imam Tirmizi juga berkata, demikian pula pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Sedangkan ulama-ulama selainnya berpendapat bahawasanya dalam keadaan seperti ini, mereka dituntut supaya mengerjakan solat secara sendirian saja. Pendapat ini juga dianuti oleh Sufyan, Malik, Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi demikian para jemaah yang dirahmati Allah, diperbolehkan kalau kita inginkan, kalau kebetulan, kalau kita tahulah contohnya ya, kita dah habis solat, kemudian ada teman kita baru datang nak tunaikan solat fardu, kita dah habis solat, kita boleh tunaikan solat bersamanya sedangkan kita niat solat sunat. Contohlah, kita lepas solat fardu zuhur, kemudian ada jemaah kita, kawan kita belum tunaikan solat fardu zuhur. Kita selepas solat fardu zuhur dah habis dah. Tetapi memandangkan beliau ini belum tunaikan solat fardu zuhur, dia tak dapat jemaah, kesian dia tak dapat jemaah. Kita tunaikan solat bersamanya, kita niat solat sunat. Kita niat solat sunat, alhamdulillah. Jadi ada dua senario, kita niat solat sunat ada dua cara. Sama ada orang tadi yang belum tunaikan solat fardu, dia menjadi imam, kita niat solat sunat. Tapi kalau kita niat solat sunat, kalau dia tunaikan solat 4 rakaat, kita kena tunaikan 4 rakaat. Kita solat bersama-samanya. Cuma kita niat sunat, dia niat fardu. Diperbolehkan. Satu lagi cara adalah memandangkan kita dah habis tunaikan solat fardu, kita nak tunaikan solat sunat, yang kawan kita datang tu lewat, apa yang boleh kita lakukan? Kita tunaikan solat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kita jadi imam. Kita tunaikan solat 2 rakaat, dia yang belum tunaikan solat fardu, dia pula jadi makmum. Dia jadi makmum, dia buat 4 rakaat. Jadi selepas kita tunaikan solat sunat 2 rakaat tadi, kita pun beri salam, memandangkan dia baru buat 2 rakaat, dia sempurnakan lagi 2 rakaat, jadikan 4 rakaat. Diperbolehkan juga. Nanti kita akan kupaskan bersama, adakah diperbolehkan seseorang imam solat sunat, seorang makmum solat fardu, atau seorang imam solat fardu, seorang makmum solat sunat, akan kita kupaskan. Dan ini adalah antara contoh diperbolehkannya. Jadi Rasulullah SAW selepas solat fardu bersama-sama para sahabat, datang seorang sahabat yang lain yang belum tunaikan solat fardu, Nabi SAW bertanya, ada tak di antara mereka, di antara sahabat yang ingin bersedekah untuk lelaki ini? Maka ada di antara seorang sahabat bangun lalu tunaikan solat bersamanya. Dalam hal itu, salah seorang mereka adalah solat fardu dan salah seorang mereka yang mendirikan solat adalah mendirikan solat sunat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung muka surat 15, persoalan H. Imam dibolehkan merubah niat menjadi makmum. Boleh tak seseorang itu berubah niat menjadi makmum
imam ubah niat jadi makmum, makmum ubah niat jadi imam. Ini contoh. Penulis mengatakan, seorang imam dibolehkan merubah niat menjadi makmum apabila kedudukannya hanya sebagai wakil kepada imam tetap kawasan berkenaan. Contohnya, imam tetap yang tadinya tidak berada di tempat kerana kepergian lalu datang secara tiba-tiba. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Beliau menceritakan. Baik, ceritanya bagaimana? Para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum, kalau di masjid kita itu memang ada imam tetap, maka menjadi hak imam di situ untuk menjadi imam. Tidak ada orang yang boleh menjadi imam tanpa izinnya. Contoh, akan tetapi katakan di suatu ketika imam tetap tadi tidak dapat hadir kerana sakit atau sebagainya, maka ada orang lain yang boleh menggantikan tempat beliau untuk menjadi imam. Baik, selalunya apa yang kita lakukan? Kalau dah ada orang, dah ada pengganti jadi imam, dia sempurnakanlah. Kalau dia dah tunaikan dia menjadi imam, kalau imam datang lewat, nescaya waktu dah jadi imam dah 2 rakaat, sempurnakan lagi 4 rakaat, habiskan. Ini contoh, ini kebiasaan kita. Dan memang tak salah untuk kita lakukan demikian kerana solat pun telah pun didirikan, sedang didirikan. Akan tetapi, diperbolehkan kalaulah contohnya, katakanlah, kita berada di satu tempat atau selalunya lah contoh bapa kita menjadi imam di masjid, bapa kita menjadi imam di rumah, atau bapa kita menjadi imam atau di masjid kita ada imam tetap. Kemudian bapa kita kelewatan kerana sebab-sebab tertentu, disangkakan sakit, bapa kata awak jadilah imam, tak apalah, imam bersama-sama ibu, bersama-sama adik-adik, maka kita ke depan jadi imam. Sedang kita jadi imam, tiba-tiba bapa kita kuat pula, dia pun bangun nak tunaikan solat. Maka kita nampak bapa kita, bapa dah datang dah, aku tak wajar jadi imam sedangkan bapa ada. Ini contohlah Maka dia mundur ke belakang, daripada imam dia jadi makmum, maka bapa terus datang menjadi imam, diperbolehkan. Tetapi tak semestinya. Kalau memandangkan anak tadi dah tunaikan solat 2 rakaat, dia sempurnakan lagi 2 rakaat, bapa datang, bapa pun jadi makmum, diperbolehkan. Tetapi dalam sebahagian keadaan, kalau makmum nak, imam tadi nak ke belakang, nak beri peluang kepada jemaah yang lain untuk jadi imam, diperbolehkan. Terutama sekali apabila di zaman khalifah dan sebagainya. Secara umum, ketua negara akan menjadi imam. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW menjadi imam. Jadi pernah satu ketika Nabi kelewatan atau sebagainya dan sahabat yang lain mendahului imam, menjadi imam, lalu datang Nabi SAW kemudian, maka beliau itu undurkan diri supaya Nabi SAW dapat ke hadapan. Baik, kita baca hadis ini di muka surat 15, hadis tersebut, muka surat 16. Rasulullah SAW pada satu ketika berangkat menuju Bani Amr bin Auf untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan mereka. Jadi Nabi SAW sebagai khalifah, sebagai rasul, sebagai Nabi SAW, ketua para sahabat, pemimpin para sahabat, pada suatu ketika sedang menyelesaikan beberapa masalah yang sedang berlaku. Waktu solat pun tiba dan muadzin datang menjumpai Abu Bakar dengan bertanya, maukah kamu menjadi imam solat agar solat dapat segera dilaksanakan? Jadi waktu solat telah masuk, Nabi belum datang lagi. Kita perlu ingat, di zaman sahabat, mereka itu semua memang tunaikan solat secara berjemaah dan Nabi SAW akan menjadi imam. Jadi apabila satu ketika Nabi kelewatan, jadi mereka bertanya Abu Bakar, kau nak jadi imam ke? Sedangkan Nabi belum datang. Maka Abu Bakar menjawab, ya. Abu Bakar akhirnya mengerjakan solat bersama sebagai imam kerana mereka tahu bahawasanya Nabi SAW belum pulang lagi, tak tahu Nabi bila akan pulang. Maka Abu Bakar pun, baiklah, aku menjadi imam. Tiba-tiba ketika para sahabat masih dalam keadaan mengerjakan solat, Rasulullah SAW pun datang. Ingat jadi Rasulullah tak ada pada ketika itu dan mereka tak menyangka Nabi SAW akan pulang. Kalau mereka tahu Nabi SAW akan pulang, mereka akan nantikan kepulangan Nabi SAW. Baik, jadi sedang mereka mendirikan solat, Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah SAW tiba-tiba pulang. Rasulullah SAW kemudian datang.
baginda masuk ke dalam barisan dan berdiri di saf pertama. Nabi SAW masuk dalam barisan lalu berdiri di saf pertama. Secara serentak para makmum bertepuk tangan, tetapi Abu Bakar tidak perasan terhadap apa yang sedang berlaku. Jadi para sahabat pada ketika itu, apabila Nabi dah datang, mereka nak ingatkan Abu Bakar. Mereka sedang solat, mereka pun tepuk tangan. Ingatkan ingat memberi tanbih, nak memberi peringatan kepada Abu Bakar bahawasanya Nabi dah datang dah. Tetapi imam kat depan, Abu Bakar tak perasan. Tetapi Abu Bakar tidak perasan terhadap apa yang sedang berlaku. Disebabkan Abu Bakar tidak memahami isyarat tepuk tangan tersebut, maka tepuk tangan pun semakin banyak sehingga akhirnya Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ramai yang makin tepuk tangan. Ya. Jadi mereka ingatkan nak tegur Rasulullah, nak tegur Abu Bakar. Imam kat depan. Cuba kita bayangkan ya, kalaulah kita jadi di tempat Abu Bakar. Ni apa ni kat belakang tepuk-tepuk tangan? Ni contohlah. Ataupun ada yang menegur kita. Jadi kalau kita jadi imam, apa aku terlebih rakaat ke? Aku tertinggal ke? Ini contoh. Jadi kalau kita menjadi imam, kita tahu kalau ada yang menegur, sama ada subhanallah ke nak tegur kita. Jadi Abu Bakar berada di tempat sedemikian. Abu Bakar dah tak tahu dah. Aku terlupa ke? Tertinggal ke? Tapi tak tertinggal, tak terlupa. Sehingga Abu Bakar pun menoleh kat belakang. Jadi apa halnya? Diperbolehkan imam untuk memastikan apa yang berlaku untuk menoleh kat belakang. Diperbolehkan. Jadi Abu Bakar pun menoleh ke belakang. Jadi apabila Abu Bakar menoleh ke belakang, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Abu Bakar tidak memahami isyarat tepukan tangan tadi, maka tepukan tangan itu semakin banyak sehingga akhirnya Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memberi isyarat pula kepada Abu Bakar tetap berada di tempatnya serta meneruskan solatnya. Jadi Abu Bakar apabila menoleh ke belakang, Nabi perasan Abu Bakar nampak baginda, maka Nabi pun beri isyarat supaya Abu Bakar teruskan solat. Jangan mundur, teruskan solat. Jadi Nabi SAW memberi isyarat supaya Abu Bakar teruskan solatnya. Namun ternyata Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah kerana bersyukur atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjadi imam. Jadi Rasulullah pada ketika itu apabila telah menegur Abu Bakar supaya teruskan solat, Abu Bakar subhanallah, Allahu akbar. Aku menjadi imam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakang. Nabi Abu Bakar merasakan bersyukur kepada Allah SWT diberikan satu kemuliaan sedemikian. Tetapi namun kemudian dia mengundurkan diri sehingga berada di saf pertama. Walaupun Abu Bakar merasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan salat sedangkan Nabi berada di belakang, namun jiwa Abu Bakar mengatakan bahawasanya aku tetap kerdil, tak wajar untuk aku mendirikan solat, mengimamkan jemaah sedangkan di belakangku ada orang yang lebih mulia, yakni Nabi SAW. Lalu Abu Bakar pun mundur, subhanallah. Abu Bakar mundur ke belakang, gostan ke belakang. Abu Bakar mengangkat kedua Rasulullah SAW, tetapi kemudian dia mengundurkan diri sehingga berada di saf pertama. Akhirnya memandangkan Abu Bakar dah mundur pergi ke saf pertama, maka Nabi pun terpaksa ke depan. Akhirnya Nabi SAW maju ke tempat imam dan kemudian mengimami solat jemaah sehingga selesai. Kemudian baginda bertanya, wahai Abu Bakar, apakah yang menjadi penghalang kamu supaya tetap berada di tempatmu ketika aku menyuruhmu tetap menjadi imam? Jadi ya Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta id amartuka? Apa yang menghalang kamu daripada berada meneruskan menjadi imam sedangkan aku telah menyuruh kamu tadi? Maka Rasulullah Abu Bakar mengatakan, maka li ibni abi Quhafah an yusalli baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, aku berasa adakah layak anak kepada Abu Quhafah untuk menjadi imam sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Jadi bagi Abu Bakar merendah dirilah, adakah wajar aku ini menjadi imam sedangkan di belakangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma li ra'aitukum aktsartumu tasfiq.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa tadi mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kenapa tadi pula ramai yang bertepuk tangan? Sesiapa yang merasa ada gangguan dalam solatnya, hendaklah dia membaca tasbih. Jadi apabila ada seorang makmum yang membaca tasbih, maka imam mesti memperhatikan keadaan itu. Cara menegur dengan bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita. Baik, jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menegur tadi, maka Abu Bakar mengatakan, tak layak untuk aku menjadi imam. Okey, baiklah. Namun Nabi menegur. Asalnya tadi, kenapa pula ramai orang tadi bertepuk tangan? Sepatutnya kalian jangan bertepuk-tepuk tangan untuk ingatkan imam. Biarkan imam teruskan solatnya tadi. Itu nokta pertama. Nokta kedua, kalaulah nak tegur imam pun, ingatlah untuk lelaki nak menegur imam dengan bertasbih. Untuk perempuan nak menegur imam dengan bertepuk tangan. Nah, ini bab yang lain akan kita kupaskan nanti. Tetapi dalam bab ini perlu kita ingat bahawasanya kalaulah katakan kita solat berjemaah dan imam tersilap. Kalaulah imam tersilap, nescaya kalau kita nak menegur imam, lelaki menegur imam itu adalah dengan bertasbih. Subhanallah. Contoh, katakan imam selepas rakaat keempat, kita lepas sujud sepatutnya duduk tahiyat akhir. Imam terus bangun, Allahu Akbar. Makmum nak tegur, Subhanallah, Subhanallah. Kita tegur dengan bertasbih. Ini contoh pada jemaah. Bukan bertepuk tangan. Kalau untuk muslimat bertegur dengan bertepuk tangan. Kita dah belajar kan, kalau muslimat tegur dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangan tu macam mana? Jadi untuk kaum muslimat, kita seringkali kata nak tegur imam mestilah bertepuk tangan, bukan bertepuk tangan gini ya. Kalau kita sedang ini, kita contoh untuk bertepuk tangan. Jadi kita dapat mengetahui, dapat tegurkan imam untuk menunjukkan ada kesilapannya. Untuk lelaki nak menegur imam yang silap adalah dengan bertasbih. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah, dan daripada hadis ini dapat kita lihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelewatan dan Abu Bakar menjadi imam. Kemudian dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mundur. Apabila Abu Bakar mundur dan Abu Bakar mempersilakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi imam. Maka diperbolehkan. Ini contoh para jemaah. Dari sini juga beberapa pengajaran-pengajaran yang lain. Katakan, kalaulah contohnya kita menjadi imam, kemudian kita nak berhadas. Contohlah kita ada diary atau sebagainya, imam. Jadi dia tahu dia dah tak boleh tahan dah. Jadi atas dasar demikian, dia perlu mundur. Jadi atas dasar demikian, apa yang boleh dilakukan? Dia jadi imam dekat depan, terus dia pergi belakang, dia toleh, mungkin dia tengok siapa yang sesuai untuk menjadi makmum, menjadi imam. Dia toleh, dia mundur ke belakang, dia tarik kawannya lalu ke depan, pusing. Maka jadi apabila dia jadi imam tu, jadi dia mundur ke belakang, pergi saf pertama, lalu dia tarik kawan dia pergi ke depan. Jadi kawan dia tadi terus maju ke depan, kawan dia akan menggantikan imam. Diperbolehkan. Ini contoh para jemaah. Jadi penting untuk kita mempunyai ilmu dan kita memahami. Apatah lagi kalau kita berada di belakang imam, dan kalau imam memang atas sebab-sebab tertentu berhadas, terbatal solatnya, atau atas sebab-sebab tertentu sakit dan tidak dapat meneruskan solatnya, maka mereka yang berada di belakang tadi boleh maju ke hadapan untuk menjadi imam, dan terus automatik niatnya tukar daripada makmum tadi, dia menukar niatnya menjadi imam. Diperbolehkan. Tak ada niat-niat yang khusus untuk dibaca, tetapi dia niatkan bahawasanya aku sekarang menjadi imam, maka disempurnakan solat tadi sebagai imam dan imam mundur ke belakang, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, pengajian kita pada hari ini. Memandangkan masa, kita tak dapat habiskan perbincangan seterusnya. Kita akan sambung perbincangan pada minggu hadapan. Minggu hadapan sempat berjemaah dengan imam, perkara-perkara yang membolehkan seseorang meninggalkan solat berjemaah, orang yang layak menjadi imam, dan perkara-perkara yang membatalkan solat berjemaah, perkara-perkara yang diperbolehkan, yang tak dibolehkan ketika solat berjemaah, akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk hari ini sampai di sini saja pengajian kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pengajian kita.
Barang siapa ada soalan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan. Soalan pertama, solat berjemaah bersama ahli keluarga di rumah. Imam memanjangkan sujud akhir kerana berdoa. Mohon pencerahan. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam solat telah kita kupaskan bersama bahawasanya kita memang diperbolehkan untuk berdoa ketika sujud. Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya saat seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhan adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyakkanlah di dalamnya dengan berdoa. Al-Qamakal Nabi SAW. Maka kita digalakkan perbanyakkan doa ketika sujud. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang jarang lakukan, ketahuilah ketika kita sujud, kita selepas baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, selepas baca Zikir tadi tak semestinya 3 kali, kita boleh baca 7 kali atau beberapa banyak kali yang kita nak baca. Selepas itu kita boleh baca doa. Kita baca doa, apa juga doa yang kita nak baca, kita boleh baca. Seperti mana yang pernah saya sebutkan, membaca doa dalam solat lebih afdal daripada membaca doa selepas kita beri salam. Contohlah, doa-doa yang sering kita baca selepas salam tu, bacalah ketika sujud. Bacalah dengan penuh penghayatan. Tetapi dengan syarat, kita bukan imam. Kalau kita imam di masjid, kita baca doa-doa panjang-panjang, takut makmum kat belakang ada yang sakit pinggang, ada yang berurusan, bimbang perkara-perkara sedemikian. Maka elakkan daripada membaca doa-doa yang panjang kalau kita menjadi imam, kecuali dalam beberapa senario. Kecuali kalau kita menjadi imam dan solat itu memang adalah solat yang kita tahu solatnya adalah solat yang kita memang lamakan rukuk dan sujud. Contohnya solat tahajud. Kita sedang solat tahajud. Solat tahajud memang kita digalakkan untuk rukuk dan sujud dengan lama, walaupun berjemaah di masjid. Jadi orang yang datang berjemaah di masjid mentally prepared, dah tahu kita akan rukuk lama, akan sujud lama. Pada ketika itu, imam sujud lama, baca doa. Itu pertama. Kedua, kalau kita memang solat berjemaah, solat fardu sekalipun, bersama teman-teman kita yang seperjuangan dengan kita, yang sefikrah dengan kita. Kita tunaikan solat di tempat pengajian. Semua teman-teman faham, semua teman-teman tahu, memang berilmu. Kita digalakkan sujud lama, berdoa ketika sujud. Maka pada ketika itu, imam boleh lamakan sujudnya, berdoalah ketika sujudnya tadi. Ataupun kalau kita berada di rumah dan kita dah ingatkan, okey nanti sujud yang terakhir nanti bapa akan solat sujud lama, semua baca doa masing-masing ketika sujud. Maka semua dah mentally prepared, alhamdulillah, semua sujud lama ketika semua berdoa ketika sujud tadi. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan sunnah sedemikian, maka selepas kita beri salam, kita baca wirid-wirid kita baca subhanallah 33 kali dan sebagainya. Bahkan kita dah tak perlu baca doa selepas solat tadi. Sebab itu di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah, kita dapati imam tak baca doa selepas solat. Kenapa? Kerana bacaan doa dalam solat lebih afdal daripada luar solat. Ini contoh. Jadi kalau kita nak baca doa tu, memandangkan kita menjadi imam tak boleh baca doa dengan panjang, ketika solat ba'diyah tu lamakan sujud. Itu kita solat sendirian. Sujud itulah waktu yang kita berdoa. Jadi afdalnya adalah kita baca doa di dalam solat kita, bukan di luar solat seperti mana yang telah kita kupaskan pada pertemuan-pertemuan akan datang dan yang lalu. Alhamdulillah. Dan doa ini juga telah kita kupaskan. Afdalnya mungkin kita baca doa yang sering kita baca, doa-doa daripada hadis, daripada Al-Quran, tetapi boleh juga kita membaca doa dalam bahasa kita. Diperbolehkan. Telah kita kupaskan dalam pengajian dan pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Soalan yang berikutnya daripada Hamidah Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak makmum baca Fatihah ketika imam baca Fatihah? Sahkah solat makmum itu? Baik, mengikut mazhab Syafi'i, apabila kita solat berjemaah, nanti kita akan kupaskan bab ini juga. Selepas imam baca Fatihah, makmum disunatkan membaca Fatihah. Ya, jadi selepas imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi SAW menyebutkan, la solatan liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tiada solat bagi mereka yang tidak membaca ummil kitab, yakni membaca suratul Fatihah.
Jadi bila kita nak baca suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah adalah selepas imam baca Fatihah, imam baca surah, maka dalam mazhab Syafi'i pada ketika itu kita baca suratul Fatihah. Ada sebahagian imam selepas Fatihah dia diam seketika. Jadi makmum boleh baca Fatihah pada ketika itu. Kalau imam tak diam seketika, imam baca surah, maka imam pilihlah surah yang agak-agak makmum dapat habiskan Fatihah. Jadi makmum habiskan Fatihah. Persoalan, macam mana kalau sekiranya makmum tak habis Fatihah? Itu ada babnya, akan kita kupaskan dalam 1-2 muka surat yang akan datang, akan kita kupaskan nanti hukum makmum membaca Fatihah atau tidak, insya-Allah. Dalam persoalan sebegini, katakan kita solat tarawih dan imam katakan baca agak laju. Jadi kalau kita nak baca suratul Fatihah tu, jadi macam mana kalau kita nak baca suratul Fatihah? Kemudian lepas imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, terus imam baca qul huwallahu ahad. Kemudian kita pada ketika tak sempat kita baca suratul Fatihah. Baik, dalam perkara ini sebahagian ulama mengatakan kalaulah dalam keadaan yang imam memang cepat bacaan dan surah akan pendek di mana kita tak sempat baca, maka sebahagian ulama mengatakan boleh kita baca suratul Fatihah bersama imam. Jadi imam baca suratul Fatihah, kita pun baca suratul Fatihah. Diperbolehkan. Cuma adakah itu lebih afdal ke tidak? Tidak. Ada sebahagian pendapat ulama di mana kalau kita solat berjemaah, kalau imam dah baca suratul Fatihah, nescaya suratul Fatihah imam tadi memadai. Tak perlu kita mengulangi suratul Fatihah tersebut. Jadi ada khilaf di antara ulama, akan kita kupaskan dalam bab adakah makmum dituntut membaca suratul Fatihah dalam solat berjemaah, akan kita kupaskan pada pengajian-pengajian akan datang. Ada kupasannya nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada soalan yang lain. Puan Ramlimah Marzuki bertanya, boleh tak makmum baca doa sebelum salam bila imam dah beri salam? Kalau imam dah beri salam, dia begini para jemaah. Kalau pertama sekali kita mengetahui bahawasanya mengikut sunnah Nabi SAW, selepas kita baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, di sana ada doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita disunatkan membaca doa tersebut. Ya, jadi afdalnya kita dapat amalkan doa itu. Doa ini telah kita ambil pada pengajian-pengajian yang lalu. Kita dapat mengamalkan doa tersebut selepas membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Ya. Akan tetapi kalau kita solat berjemaah dan imam dah beri salam, kalau kita baca tasyahud akhir, imam kalau belum beri salam, kita boleh baca doa tadi. Sedang kita baca, imam terus beri salam, kita sempurnakan doa. Alhamdulillah, diperbolehkan. Kalau imam kita belum habis tasyahud akhir, kemudian imam dah beri salam, maka kita terus beri salam. Tak mengapa. Kita jangan tundakan kerana imam itu diikuti, imam dah beri salam, kita pun beri salam. Doa itu boleh kita baca ketika kita solat sendirian dan sebagainya. Ini menunjukkan dalil juga, telah kita bincangkan dalam bab itu, bahawasanya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat membaca doa-doa selepas tasyahud akhir. Antaranya adalah doa tadi. Ini menunjukkan dalil bahawasanya membaca doa lebih afdal adalah dalam solat dan bukan selepas solat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, memandangkan masa sekarang dah sampai pukul 11.25 ya. Jadi sampai di sini saja pertemuan